Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan sebuah soalan yang berkaitan dengan fungsi kuadratik. Jadi soalan dia, selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah rumus. Okey, kita nak kena gunakan kaedah rumus. Jadi dia punya persamaan dia adalah 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi macam mana kita nak selesaikan persamaan yang ini menggunakan kaedah rumus? Kita tulis semudah rumus untuk kita selesaikan fungsi kuadratik. Baik, jadi rumus dia, cikgu tulis dekat sini, x sama dengan negatif b tambah tolak punca kuasa b kuasa 2 tolak 4ac bahagi dengan 2a. Jadi kalau anda tidak hafal, tidak apa, sebab rumus ini dia akan diberikan dalam peperiksaan nanti. Okey, jadi yang seterusnya adalah macam mana kita nak kenal pasti yang mana A, yang mana B dan juga yang mana C. Okey, jadi untuk yang ini anda perlu kenal pasti apa itu fungsi kuadratik. Okey, dalam bentuk fungsi kuadratik. Jadi cikgu dah terangkan dalam video cikgu yang pertama dalam fungsi kuadratik. Jadi kalau anda perhatikan, bentuk dia adalah untuk fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, jadi kalau kita bandingkan dia, kita akan dapat A bersamaan dengan 2, B bersamaan dengan negatif 2 dan C bersamaan dengan negatif 3. Jadi seterusnya adalah kita ambil nilai A, B, C ni, kita gantikan ke dalam rumus. Okey, mudah saja. Jadi kita akan dapat X bersamaan dengan negatif B. Jadi negatif B ini adalah negatif 2. Okey, jangan lupa sebab B adalah negatif, maka anda kena letakkan negatif. Jadi tambah, okey, kita ada dua jawapan. Yang pertama kita letakkan tambah, okey, dan yang kedua sekali kita akan letakkan tolak. Okey, punca kuasa 2, B kuasa 2 iaitu negatif 2 kuasa 2 tolak 4 darab dengan A. Okey, A adalah 2 darab dengan C iaitu negatif 3. Ini semua mudah saja, itu anda gantikan ke semua nilai ini A, B, C ke dalam rumus. Okey, bahagi dengan 2A. Jadi 2 darab dengan A. A adalah 2. Okey, jadi macam mana cikgu buat? Ambil semua nilai ini A, B, C, masukkan ke dalam A, B dan juga C. Okey, jadi kita akan dapat macam inilah. Dan yang seterusnya adalah anda perlu ringkaskan semua yang ini. Jadi apa yang kita akan dapat? Okey, yang ini untuk yang pertama ya. Ingat, ini untuk jawapan yang pertama, X1. Kita juga akan ada jawapan yang kedua, yang mana beza dia akan berada dekat sini. Okey, kalau tengok dekat rumus kita ada tambah tolak. Yang pertama ini kita gunakan tambah, manakala untuk yang kedua kita mesti gunakan tolak. Okey, jadi negatif 2 tolak dengan punca kuasa negatif 2 kuasa 2 tolak 4, 2 negatif 3. Okey, kemudian bahagi dengan 2A, iaitu 2 darab dengan 2. Jadi sama saja untuk kedua ini, bezanya tambah dengan tolak. Jadi kita boleh ringkaskan ke semua ini, masukkan ke dalam kalkulator. Okey, jadi kalau cikgu buat ini, kita akan dapat 4 tambah dengan punca kuasa. Ini kita akan dapat 4 tolak dengan 4 darab 2, 8. 8 darab negatif 3 adalah negatif 24. Jadi darab negatif kita akan dapat positif lah. Jadi kita akan dapat 4 tambah dengan 24. Okey, 4 tambah dengan 24 bahagi dengan 2 darab 2 adalah 4. Okey, jadi ini untuk yang pertama. Manakala yang kedua ini kita akan dapat 4 tolak dengan sama juga punca kuasa 4 tambah 24 bahagi dengan 4. Jadi yang ini kita boleh ringkaskan dia, kita akan dapat apa ni? Okey, bahagi dua-dua ini dengan 4, maka kita akan dapat 1 tambah dengan punca kuasa 28 bahagi dengan 4. Okey, ini untuk yang pertama, dan yang kedua ini kita akan dapat 1 tolak dengan punca kuasa 28. Okey, 24 tambah 4 adalah 28 bahagi dengan 4. Okey, jadi kenapa 1 ini? Sebab 4 bahagi dengan 4 lah. Okey, jadi kita akan dapat yang ini dan anda boleh masukkan dalam kalkulator untuk kita cari yang lebih ringkas. Punca kuasa 28 bahagi dengan 4, maka anda akan dapat punca kuasa 7 per 2. Jadi kita boleh ringkaskan dia kepada 1 tambah dengan punca kuasa 7 per 2, ataupun dalam bentuk perpuluhan kita akan dapat nilai. Okey, jadi dalam perpuluhan kita akan dapat 2.323. Okey, 2.323. Manakala yang kedua ini sama juga macam yang tadi, 1 tolak dengan punca kuasa 7 bahagi 2. Okey, cuma ini disebabkan ditolak, maka kita akan dapat apa ni? Kita akan dapat 1 tolak punca kuasa 7
Okey, punca kuasa 7 per dengan 2. 1 tolak ni. Okey, jadi kita akan dapat nilai negatif 0.323. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk X1 dan juga X2. Okey, iaitu dia punya persamaan dia lah, penyelesaian dia. Jadi bila soalan tu tanya selesaikan persamaan ini, maksudnya dia nak cari, kalau kita tengok pada persamaan dia bagi pemulih ubah dia adalah X, maka kita perlu cari apakah nilai bagi X yang ini. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kalau ada salah dan silap dekat mana-mana, anda boleh beritahu pada minit yang keberapa. Juga akan cuba untuk balas dengan secepat mungkin. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.